心尊主伟大，我的主，我全心跟随你。你是我的主，我心尊崇你，你赐下救恩，彰显你作为，愿降服于你，一生荣耀你生命，我愿意全心献上给你。你是我的主，我心称颂你，成为你器皿，成就你旨意，我的灵喜乐，我心尊主伟大，我的主，我全心跟随你。我的主，我全心跟随你。我的主，我全心跟随你。Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. 午安，主所爱的姐妹们， Puji syukur kita boleh kembali bersama-sama pada saat ini dan kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 让我们来预备心，我们要聆听神的话语。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. 我们先来做一个祷告。 Bapa, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau kembali dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, diisi oleh firman Tuhan yang menyegarkan hati dan jiwa kami Tuhan. Kami berdoa, urapilah kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga menerjemahkannya Tuhan, dan juga berkati setiap ibu-ibu komisi wanita sekalipun secara online, tapi firman-Mu Tuhan boleh menjamah setiap hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin。 Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memikirkan di dalam hidup kita yang singkat ini, makna hidup, kira-kira apa jawab ibu-ibu? 姐妹们，当我们活在这个世界里的时候，我们自问自己，或者他人问我们，这个生活的意义是什么？你的回答是什么呢？ Atau kalau dengan bahasa singkatnya, ketika saya bertanya, ibu-ibu saat ini sudah hidup berapa tahun? 假如我很简单的问你，请问你今年多大岁数了？ Lalu kemudian dengan sekian waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita di dunia ini, lalu ketika kita menanyakan kembali diri kita sendiri, apa makna hidupmu? 当我们晓得我们回答了这个问题的时候，我们自问自己，活到这个岁数了，我生活的意义是什么？ Kira-kira apa jawab ibu-ibu? 那姐妹们，我们自己给的回答是什么呢？ Pertanyaan ini mungkin kelihatannya pertanyaan yang sepele, pertanyaan yang sederhana. 这个问题看起来是很简单，也是一个很随便问到的一个问题。 Tapi kalau kita mau jujur, sebenarnya banyak sekali orang-orang yang bergumul dengan pertanyaan ini. 但是实在的来说，很多人为了这个问题，自己在心里面纠结。 Bahkan ada orang yang sudah hidup sampai 80-90 tahun, tetapi tetap tidak mengetahui apa sebenarnya tujuan hidupnya di dunia ini. 实在来说，有的人活到80、90，他自己都不理解，他活到这个岁数，他的意义是什么？ Saya saat ini sudah hidup ya dikasihi umur sama Tuhan 32 tahun. 传道直到现在已经是32岁， Tidak terasa udah pertengahan lagi, tahun depan sudah mau 33 tahun. 这已经过了半年，然后再过半年，传道已经33岁了。 Padahal awalnya dulu pas saya umur 20-an, saya bilang target saya maksimal 33 tahun sudah menikah. 以前当我还年少的时候，我的标准就是我给我自己的计划，我30岁我一定要结婚了。 Ternyata tujuan saya belum tercapai sepertinya ya. 原来我所想象的我的目的到现在都还没有实现。 Tapi satu hal yang saya rasakan, semakin saya berumur, rasanya kok waktu itu berjalannya semakin cepat. 但是我感觉到，随着岁月的过去，为什么日子过得这么快呢？ Ketika saya masih berumur 20-an atau bahkan ketika saya masih berumur belasan, kok rasanya waktunya lambat sekali berjalan.
当我还在年少的时候，20多岁，我会觉得日子这么长，这么难过，日子很长。 Sampai-sampai saya rasanya pengen, aduh kalau bisa mah cepat-cepat dewasa lah gitu, kok waktu ini lambat sekali. 当时我的想法就是希望快点长大，这日子过得太慢了。 Tapi sekarang kebalikannya, saya rasa kok waktu ini cepat sekali ya. Kalau bisa mah saya kembalilah ke usia masa sekolah mungkin. 但是现在我的想法就是，假如可以的话，现在日子这么快就过去，我希望我可以回到以往的日子，就是20多岁的时候的状况。 Padahal waktunya tetap sama dari dulu sampai sekarang. 其实时间一整天都是一样的，这样的多少个钟头？ Satu hari ya tetap 24 jam. 一天都是24小时。 Tapi masalahnya ada di cara berpikir kita. 但是它的差别就是在我们怎么样思维它。 Terkadang kita mengalami kebingungan hidup yang seperti ini karena mungkin sebenarnya tujuan hidup kita mungkin belum sesuai atau belum selaras dengan Tuhan. 我们有这样的思想，我们有这样的纠结，就是因为我们的思维以及我们的生活方式没有合乎主的旨意。 Sekalipun mungkin secara teori kita tahu tujuan hidup kita adalah murid Kristus, kita adalah umat kepunyaan Tuhan. 在理论上来说，我们真的是明白，我们是成为神的儿女，我们是神的仆人，我们也是应该成为一个按照神旨意生活的人。 Kita harus bertumbuh serupa Kristus. 我们要生活的越来越像，成长的越来越像基督。 Karena itu kita ke gereja, kita ikut pemuritan, kita mendengarkan firman Tuhan. 所以我们就殷勤到教会，我们跟随小组，我们也常常有灵修。 Tetapi secara praktek di dalam kehidupan nyata seringkali ada saja hal-hal yang mengalihkan fokus kita sehingga kita lupa mungkin untuk waktu sesaat apa sebenarnya tujuan dan mana hidup kita. 但是因为生活上的忙碌，所以我们常常会忽略了神给我们这个生命，它的目的、它的意义是什么。 Oleh karena itu hari ini kita akan mendengarkan beberapa bagian firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah yang sangat bijaksana. 所以今天我们要来读一段经文，是非常有智慧的一本书。 Mari kita lihat Pengkhotbah pasal 2 ayat 17 sampai 18. 我们来打开传道书第2章17到18节。 Oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. 所以我恨恶生命，因为在日光之下所行的事，我都以为烦恼，都是虚空，都是捕风。我恨恶一切的劳碌，就是在日光之下的劳碌，因为我得来的必留给我以后的人。 Pengkhotbah memakai satu kata yang menurut saya sangat ekstrim ya. 写传道书的这一位写了一个非常极端的这个说法， Yaitu membenci hidup. 就是恨恶生活。 Kok bisa di dalam segala mungkin kejayaannya, dengan segala keberhasilan atau prestasinya, dia bilang dia membenci hidup. 写这本传道书的人是非常有智慧，也非常他的生活方式非常丰富的人。为什么他会写这句话呢？ Kita mau pakai versi bahasa apapun ya sama aja gitu. 无论我们要用什么方式，以什么来形容它，都是一样的。 Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi ya alasannya, dia membenci hidup, menganggap hidup di bawah matahari, hidup di dunia ini menyusahkan. 因为他觉得生活在日光之下的一切的劳碌都是突然的， Yang dia lakukan sepertinya semuanya sia-sia dan menjaring angin. 就好像他所做的没有什么意义，就好像捕风，什么都拿不到。 Dia harus berjerih lelah, artinya mungkin kalau konteks kita sekarang adalah kerja banting tulang siang dan malam. 就是他在这里的恨恶的一切的劳碌，就是所谓现在我们就是从早上做到晚上、夜晚的许多的工作。 Tetapi ujung-ujungnya warisan itu dia nggak bisa menikmati sendiri dan dia harus tinggalkanlah untuk orang yang hidup setelahnya, tuh anaknya, cucunya gitu. 因为他觉得他所这么劳碌得来的这些可能是财富，可能是遗产，他自己不能享用，而是要留给他的后代，可能是子孙们。 Makanya dikatakan akhirnya dia bilang dia membenci kehidupan di bawah matahari yang seperti ini.
所以他就写了这个字迹，结论就是说我恨恶在日光之下的生活。 Ya, ini tentunya bukan dalam arti kalau si pengkhotbah ini benar-benar membenci akan hidupnya sendiri sehingga ia ingin mengakhiri hidupnya. 这不意味说他恨恶生活，所以他想可能是有自杀的念头，不是的。 Tapi ini adalah satu gambaran, yaitu tentang dunia yang sementara, di mana semua hal-hal yang sementara itu, yang di bawah matahari ini, tidak bisa memberikan kepuasan yang sejati. 这里告诉我们，在日光之下，所有劳碌所得到的或是得不到的，其实都不能够满足我们的心。 Kita mau berusaha sehebat apapun mengumpulkan segala prestasi atau harta di dunia ini sebanyak apapun, tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan yang sejati di dalam hidup kita. 我们无论多么努力的囤积，或者是积存着财富，或者其世俗上的许多的物质，都不能让我们内心里面感到真正的幸福快乐。 Inilah hal pertama yang kita pelajari pada hari ini. 今天我们学习的第一个功课就是这个。 Sangat berbahaya sekali ketika seseorang hidup di dunia ini tujuannya itu adalah mencapai atau mengumpulkan hal-hal dunia, harta dunia di dalam hidupnya. 一个人假如活在世界上，他唯一的目的就是要积存财宝的话，那他的生活真的是徒然的。 Karena orang yang hidup dengan makna atau tujuan seperti ini, pada akhirnya dia akan merasakan kehampaan dan kekosongan yang luar biasa. 当这个人有这样的做法、这样的想法、这样的目的的时候，他的生活其实是非常空虚、没有目的的、没有意义的。 Kemudian mari kita lanjutkan lagi dua ayat berikutnya di Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 sampai 23. 接下来我们来看22到23节。 Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati, bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. 人在日光之下劳碌累心，在他一切劳碌上得着什么呢？因为他日日忧虑，他的劳苦成为愁烦，连夜间心也不安，这也是虚空。 Hal kedua yang kita pelajari adalah dunia yang sementara ini selain tidak bisa memberikan kepuasan yang sejati, tetapi juga membuat hati manusia, hati kita menjadi penuh kelelahan. 接下来我们学习的就是人在日光之下所劳碌的一切，其实不能够带给我们真正的喜乐，但是同样也没有带给我们心里面的这个安宁。 Memang perlu diakui ya, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, tentu itu akan melelahkan. 实在来说，当我们做一些我们不喜欢、根本不喜欢行的这些的时候，我们的心会非常的疲惫。 Contohnya ketika saya hobi ya bermain olahraga badminton, saya main 4 jam pun nggak akan lelah. 比如说，我很爱打网球，但是4个小时这么长的时间，我都会觉得疲惫，或者是觉得厌烦。 Tetapi ketika mungkin kalau saya misalnya disuruh bermain basket, disuruh main 5 menit saja, itu pun saya sudah lelah. 但是叫我打篮球的话，大概5分钟我都耐不下去了， Nah, karena saya nggak suka main basket. 因为我从来都不喜欢打篮球啊。 Dan apalagi kalau saya dipaksa bermain basket, saya tidak bisa mendapatkan bola, berlari-lari, tidak bisa mendapatkan bola, maka saya akan menjadi semakin frustasi dan akhirnya udah nggak mau main lagi. 特别是因为我不熟悉这个运动，当我不断的追来追去要追那粒球的时候，但是始终抓不到那个球，我会身心都疲惫。 Sama juga di dalam kehidupan kita, mungkin ada hal-hal, tujuan-tujuan yang ingin kita capai, dan kita merasa bola tujuan tersebut kita berlari sehebat apapun, kita nggak bisa mendapatkannya, nggak bisa menyentuhnya, dan akhirnya kita menjadi lelah sendiri. 就好像我们生活当中，我们疲累的、劳碌的、努力的想要得到这个所谓的求我们的向往，但是始终得不到，结果带来的就是我们身心灵都疲惫。 Kenapa kita tidak seringkali orang-orang tidak bisa mencapai atau menyentuh apa yang ingin mereka inginkan? 为什么很多人拿不到、抓不到、碰不到他心所要的呢？ Yang pertama mungkin ya memang sangat benar, mereka kurang ulet, kurang rajin, kurang tekun untuk mencapai.
也有一个可能性，就是因为他们不够努力，实化的可以得到这个他们所向往的，可能是我们比喻作这里球。 Atau mereka malas, jadi wajar aja sebenarnya mereka nggak mencapai apa yang mendapatkan apa yang mereka inginkan. 所以很可以理解的，为什么他们拿不到这个他们想要的。 Atau yang kedua sebenarnya bisa jadi mungkin itu sebenarnya bukanlah tujuan yang Tuhan taruh di dalam hati dan kehidupan kita. 第二点，可能这个你想要的不是神的旨意放在你心里面要你达到的旨意。 Kita pikir kita sudah menyentuh atau mendapatkan hal tujuan makna hidup yang sebenarnya, ternyata semuanya itu adalah hal-hal yang palsu dan akhirnya kita menjadi kelelahan sendiri. 有的时候我们觉得我们已经抓到了、拿到了，其实那是假象而已，不是真正神赐给我们的。我们同样也会感觉到身心疲惫。 Inilah kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Ketika kita tidak memaknai hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang sangat kelelahan sekali hidup di dunia ini. 这就是人活在世界上，当你的心里面没有正确的、真正的神的旨意要你追求的话，你活得是非常疲惫的。 Kemudian kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari ayat 24 sampai 26. 我们再来看，往下看24到26节。 Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia, karena kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. 人莫强如此何，且在劳碌中享福。我看这也是出于神的手。论到此又享福，谁能胜过我呢？神喜悦谁，就给谁智慧、知识和喜乐。唯有罪人，使他在劳苦，叫他将所收集的、所堆积的归给神所喜悦的人，这也是虚空，也是捕风。 Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kadang saya berpikir orang yang paling berbahagia di dunia ini bukanlah orang yang paling kaya. 姐妹们，我常常会想，一个最幸福的人，并不是一个最富有的人， Tapi orang yang bisa keliling dunia. 但是是一个可以周游世界游玩的人。 Ya, saya sampai sekarang ya udah makan beras begitu banyak sampai tua ya, belum pernah ke luar negeri. 姐妹们，我吃到这个岁数，我真的还没有出过国。 Saya kepikiran kalau memang saya ada kesempatan, saya baru bikin paspor juga sih ya. Kalau ada kesempatan, saya ingin pergi ke Madagaskar. 姐妹们，假如有机会的话，当我要出门的时候，我就要处理，要手里拿到一本护照，然后要到Madagaskar itu adalah kepulauan kecil di Afrika, di mana itu pemandangannya unik dan seperti kita masuk ke dunia alien gitu ya, karena tumbuhan hewannya itu unik sendiri, nggak ada di dunia lain kecuali di Madagaskar. 在这个地方，它里面有一个小岛，这个岛上所有的植物还有其他的风景是世界上是独一的，没有其他的地方可以相仿这个地方。 Atau saya kepikiran juga, pengen lah saya sekali-sekali nanti ke Iceland, ya itu mungkin Inggris, dari Inggris itu naik lagi ke atas laut kutub utara, itu udaranya katanya bersih sekali dan ada aurora di situ. 我也很想到冰岛去，在这个地方它的空气是非常清新，是非常纯度是非常高的，而且从那个地方我们可以看到这个 aurora， 就是这个从天上的这个青色或者有颜色的这些夜间出来的亮光。 Atau saya juga kepikiran kalau bisa mah saya pengen ke Antartika, memang mahal sekali sih ya. Ke Antartika lihat penguin di kutub selatan. 我也想到北极去看这个海豚。 Atau juga saya kepikiran mungkin Tibet ini ternyata tempat yang sangat bagus juga. 我也想到这个西藏去，原来这个地方也不错。 Dan saya lihat ya, ternyata Tibet ini kayaknya sebenarnya seperti tempat banyak orang syuting film juga.
原来这个西藏也很多人在那里拍摄过电影。 Karena ya sepertinya sangat enak ya gitu ya, ada padang gurunnya, terus ada gunungnya, ada medan-medan yang terjal, itu kayaknya cukup enak untuk berpetualangan kayaknya. 假如要在那边好像是冒险旅行的话，那这个地方是非常好的，因为又有攀爬，又有冰山，又有它的风景是很特别的。 Ya kalau bisa melakukan semua hal itu kan, tentu kan sebenarnya hal yang cukup menyenangkan juga. 假如能够做到这一些我提的，我觉得生活是非常幸福的。 Daripada saya punya banyak harta, tetapi hidup saya cuma terkurung di gedung yang 2x2 atau 3x3 meter. 比起我很富有，但是我的生活只是困在可能是4x5的这个房子里面而已。 Dan mungkin ini juga yang dipikirkan oleh pengkhotbah yang kita baca tadi. 也许这也是这个写这本书的这个君王所内心里面所想的。 Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. 所以他就说，在劳碌中享福，吃喝其实是非常幸福的。 Hidup di dunia yang sementara ini, kalau kita hanya berjari lelah tanpa bisa menikmatinya atau jadi orang yang terlalu pelit kayak Mr. Ben, nah itu kan nggak ada artinya ya buat kita. 假如我们这么劳累的来在世界上生活，我们所做的这一切一点都不为自己不舍得花的话，好像这个电视剧的 Mr. Ben 这样的生活方式，其实做人有什么意义呢？ Lalu kalau kita lihat ya, pengkhotbah mengatakan, aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. 而且这本书的作者说，这一切都是由神而来的。 Maksudnya manusia kita ya bisa menikmati hasil jerih lelah kita, yaitu pun bagian dari tangan Allah, pekerjaan Allah. 就是人可以吃喝，可以游玩，其实这也是神所赐的。 Lalu karena siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, 那除了他自己以外，能够享用这一些他所得到的，谁还可以享用呢？ ya ini sebuah pertanyaan retorika, pertanyaan yang nggak perlu dijawab, kita udah tahu jawabannya. 这是一个问题，但是我们自己心里面自己回答。 Jadi tentu kita sudah pasti tahu tidak ada orang yang bisa merasakan kenikmatan kebahagiaan di luar Tuhan. 所以结论就是，没有人可以享受享福，除了在主以内。 Lalu ayat 26 pengkhotbah kembali, saya pikir ini bahasa yang cukup ekstrim tapi menarik juga setelah dipikir-pikir, dibaca-baca. 当我们来看看这个26节的时候，我觉得这个也是一个非常相对性的说法。 Nah, kepada orang yang dikenannya, yaitu kepada orang yang dikasihi oleh Tuhan, 就是神所喜悦谁， ya, ia mengaruniakan hikmat. Tuhan mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. 神就赐给这个人有智慧、有知识，也有喜乐。 Ya, hikmat apa? Yaitu hikmat untuk menikmati kehidupan di dunia yang sementara ini, menikmati hasil jerih lelahnya. 就是有智慧，怎么样享用他所得到在世上所得到的这一些。 Lalu selanjutnya, tetapi orang berdosa 但是唯有罪人， ditugaskan oleh Tuhan untuk menghimpun dan menimbun segala sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. 神就使他劳苦，叫他所收集的所有的一切，所堆积的所有这一切，都归给神所喜悦的人。 Ya, berarti orang berdosa ditugaskan atau ditetapkan oleh Tuhan, mereka pupuk hartanya yang sebanyaknya, tapi mereka nggak bisa menikmati. 所以神就使这些罪人不断的劳苦，不断的堆积他们的这些财富，但是他们自己不能享用。 Kemudian pada akhirnya harta yang begitu banyak itu diberikan kepada orang yang dikasihi oleh Tuhan. 但是这些财富呢，神允许赐给别人来享用。 Ya, apakah ibu-ibu kita ingin menjadi orang yang kedua seperti ini, yang hanya ditugaskan untuk memupuk harta, tapi nggak pernah menikmati hidup kita? 姐妹们，我们愿不愿意成为就好像这里圣经界所说的，我们不断劳碌的来存积这一些的属世的东西，这些财富，但是我们自己不愿意去享受它。 Tentu kita tidak ingin ya. 当然，我们谁都不愿意这么做。
Maka dari poin ketiga ini kita belajar kalau di tengah dunia yang sementara ini, Allah tetap memberikan anugerah kepada kita kok untuk menikmati hidup di dunia yang sementara ini, menikmati dunia ciptaannya yang luar biasa ini. 所以弟兄姊妹们，纵然在这个非常劳碌的生活在这个世界上，其实神也要我们可以享用这个短暂的时间，享受这世界上所有的。 Ini memanglah hal yang sebenarnya wajar di dalam kehidupan kita. 其实这在我们生活当中是一个普通的事了。 Tetapi ingat, segala hal-hal ini pun ya, yang disebutkan menikmati makan, berjerih lelah, jalan-jalan, menikmati hasil kepuasan dari jerih lelah kita. 假如我们享用我们自己用劳力得来的这一切的话， Itu pun sebenarnya tidak bisa memberikan kepuasan yang sejati di dalam hidup kita. 其实这一些所谓的享受都不能满足我们内心里面所需要的这些幸福感。 Karena segala sesuatu yang di bawah matahari, kata pengkhotbah, yaitu adalah sia-sia. 因为传道书自己传道者这里告诉我们说，一切在日光之下所劳碌都是虚空。 Ini yang harus selalu kita ingat. 所以这件事是我们一定要记得的。 Maka di dalam aplikasinya janganlah kita menjadikan hal-hal yang sia-sia itu sebagai tujuan hidup kita, sebagai hal-hal yang menjadi makna di dalam hidup kita. 所以在我们的生活当中，不要把这些我们已经晓得是徒劳的事，再次的我们过着这样的生活。 Tapi biarlah Allah pencipta kita, itulah yang kita jadikan tujuan hidup kita. 但是唯有创造我们的神，成为我们唯一的目的，生活的意义。 Tujuan hidup kita adalah untuk semakin mengenal Kristus dan menyenangkan hatinya. 我们的义务，我们的意义，生活的意义最大的目的地，就是要活着按照神的旨意，然后不断的仰赖他。 Ketika kita berhasil menjadi murid Kristus yang menyenangkan hati Tuhan, itulah yang membuat hidup kita bermakna. 当我们活着就是讨神喜悦的生活的时候，这对于我们来说是一个有意义的生活目的。 Jadi ingat, dunia yang sementara tidak bisa memberikan kebahagiaan sejati. 记得这个有限的世界不能够把真正的幸福快乐带给我们。 Dan dunia yang sementara seringkali membuat hati manusia penuh kelelahan. 这个短暂的世界常常让我们的身心都会觉得疲惫。 Namun di tengah dunia sementara ini Allah tetap memberikan kita anugerah untuk bisa menikmati berkat-Nya. 但是在这个疲惫、这个短暂的世界生活当中，神还是给我们恩典，可以去享用它。 Tapi ingat, jangan menjadikan berkat Tuhan sebagai makna dan tujuan hidup kita. 所以我们不要把这个享受，把它当成是我们生活的目的。 Tapi biarlah Sang Pemberi berkat itulah yang menjadi makna dan tujuan hidup kita. 但是这个施恩者就是我们的神，是成为我们生活上唯一独一的生活目标。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Kembali Tuhan, firman-Mu menyegarkan jiwa kami, mengingatkan kami Tuhan agar kami senantiasa hidup selaras dengan Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami senantiasa memiliki hidup yang bermakna dan penuh arti di dalam Engkau Tuhan. Karena di luar Kristus kami tak berdaya, kami tak dapat melakukan apa-apa Tuhan. Hanya di dalam Engkau-lah Tuhan kami menemukan kebahagiaan dan sukacita yang sejati. Dan ketika kami melekat pada Engkau Tuhan sebagai ranting-ranting yang melekat pada Engkau-lah, dengan demikian kami bisa bertumbuh Tuhan dan menjadi hidup kami yang penuh arti dan penuh makna di dalam Engkau. Berkati setiap kami ibu-ibu komisi wanita dimanapun kami berada. Berkati kesehatan kami, masa depan kami, anak cucu kami, keluarga kami. Engkau yang memberkati semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. 愿神祝福我们每一位。